Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya ucapkan kepada guru-guru, kepada para festi, kepada pelajar-pelajar sekalian yang mana yang join program pada pagi ini. So hari ini saya nak berkongsi sedikit tentang program foundation atau dalam bahasa Melayunya program asasi. So sedikit tentang diri saya. Saya Aimee Umairah binti Asfizan. Selepas SPM, saya berjaya mendapat beasiswa Yayasan Telekom Malaysia dan saya sambung pengajian saya di Multimedia University Cyberjaya dalam program Foundation in Information Technology dan kemudian saya sambung degree saya di dalam program Bachelor of Computer Science, majoring in Data Science. Okey, apa tu asasi? Asasi ni adalah salah satu jalan atau path yang kita boleh ambil sebagai lepasan SPM untuk sambung pengajian. So, secara ringkasnya, saya boleh cakap program asasi ni dia adalah program pra-universiti yang dijalankan selama 1 atau 2 tahun dan diambil sebelum degree. Okey, kebanyakannya universiti awam dan universiti swasta ni memang adalah program asasi diorang sendiri. Dan kalau kita nak apply foundation atau asasi ni memang akan melalui UPU ataupun kita boleh pergi di laman rasmi IPTS tersebut. Okey, macam siapa yang perasan tadi, Kak Aimee sebenarnya daripada Kak Aimee ambil foundation in IT dan Kak Aimee memang apply di laman rasmi MMU tersebutlah. Kak Aimee klik website MMU dan Kak Aimee apply untuk program foundation. Kalau universiti awam memang akan melalui UPU. Okey, ini adalah semua contoh-contoh program asasi. Ada banyak lagi. So, yang ni Kak Aimee memang ambil sikit je. Tak muat lah satu page ni. Okey, so contoh kat sini kita ada asasi kejuruteraan, engineering, kita ada asasi law, kita ada sains perubatan, kita ada asasi sains hayat, sains fizikal. So, kita ada memang banyak program asasi. Dia depends on adik sendiri. Adik minat apa? Kalau adik minat law, adik nak belajar law, adik boleh ambil asasi law. And then nanti menggunakan result yang adik dah dapat ni, adik actually boleh sambung degree in law juga. So foundation ni kita ada dua. Kita ada terbuka dengan tertutup. So apa maksud program asasi terbuka? Program asasi terbuka ni, program asasi ni dia diiktiraf oleh universiti lain. Contoh kat sini kita ada program asasi sains fizikal dan program asasi sains hayat di UM. Maksudnya, kalau contoh adik ambil asasi dekat UM, sains fizikal, adik boleh guna sijil asasi tu untuk study degree di universiti lain. Contoh kat yang bagi sini, adik dah dapat dah score asasi sains fizikal. So next adik nak ambil bachelor engineering. Dekat mana? Dekat MMU. So boleh. Kalau contoh tertutup pula, dia tidak diiktiraf oleh universiti lain. Maksudnya, kalau adik ambil asasi dekat universiti tu, dia sijil tu tak boleh pakai untuk universiti lain. So, kalau contoh adik ambil macam Kak Aimee, Foundation in IT dekat MMU, Kak Aimee kena pakai sijil tu untuk masuk degree di universiti yang sama. Macam tu. So, adik kena tahulah adik nak masuk U mana ataupun adik nak aim asasi yang mana. Okay, next one is pros and cons untuk join program asasi. Okay, ini bagi pendapat Kak Aimee lah. So, bagi Kak Aimee, benda bagus untuk join asasi ni is dia dapat mempersiapkan pelajar untuk melanjutkan pengajian ke degree. So, bagi sesiapa yang betul-betul dah ada benda yang dia minat, contoh suka law ke, ataupun nak ambil medik ke, nak ambil engineering ke, ataupun nak ambil IT. So, untuk hampa yang dah ada clear vision nak ambil apa, lebih baik join program asasi. Sebab asasi ni mempersiapkan adik-adik ni
untuk ada the basic knowledge before masuk degree. So bila adik masuk degree dengan basic knowledge ni, adik ada sedikit advantage lah berbanding orang-orang pelajar lain yang daripada matrik ke apa ke, sebab at least adik dah tahu the basic knowledge of something. So next one is structure pengajian yang merangkumi kemahiran soft skills serta akademik. So maksudnya dalam asasi ni sendiri, adik bukan sahaja akan belajar pasal course yang adik nak, adik akan belajar benda yang lain juga. Even though benda tu tak ada kaitan. Contoh, adik akan belajar critical thinking ke, ataupun adik akan belajar English. And then benda-benda tu based on program tu sendirilah. Adik kena tengok program-program tu dia kasih apa kelas yang macam mana. And then last sekali, adik boleh diserap terus masuk ke universiti tanpa UPU. So adik actually kalau dah masuk asasi, adik dah satu langkah untuk masuk universiti tu. Contoh kalau adik dapat result yang okey, adik maybe akan diserap terus. So adik tak perlu untuk apply lagi sekali untuk masuk degree dekat UPU. So contoh kalau adik gagal asasi, adik nak buat apa? Kalau adik gagal asasi, adik maybe kena mohon balik UPU. Dan adik kena mohon guna result SPM balik. Sebab asasi ni tak boleh digunakan lah, adik dah gagal. And then at the same time, kalau contoh adik punya result tak gagal tapi dia tak berapa okey lah. Maksudnya adik tak dapat masuk ke universiti yang adik buat asasi ni. And then satu lagi downside dia is adik tak boleh guna sijil asasi ni untuk mohon kerja. Selalunya orang akan guna sijil diploma, sijil kemahiran, sijil degree ataupun result SPM untuk kerja lah. Memang tak ada lagi asasi. Okay, last but not least, akan cerita sikit tentang YTM, which is Yayasan Telekom Malaysia. So YTM ada banyak program untuk further study ke luar negara ataupun ke dalam negara. Area of study yang ditawarkan oleh YTM is creative multimedia. And then ada engineering, ada information technology, and then last sekali management. So management ni macam finance ataupun marketing. So if adik betul-betul minat in any of this area of study, so adik boleh apply YTM. Okay, itu saja daripada Kak Amy. Terima kasih. Kalau ada soalan, simpan dulu, nanti tanya Kak Amy. Okay, bye.